Baik, Datuk yang dirahmati sekalian, saya bersamah Datuk mengenai ma'al hijrah yang kita raikan setiap tahun, dia amat sinonim dengan konsep pembersihan jiwa, ya, dan diri daripada segala dosa dan kemungkaran, yang mana ianya berpandukan hadis Nabi SAW yang bermaksud orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada dosa dan kemungkaran Allah Subhanahu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna hijrah itu kita beralih kepada perkara yang lebih baik. Jadi di sini berminat untuk saya minta kepada Datuk mohon jelaskan tentang pembahagian apa itu hijrah dan apakah pembahagian hijrah dan apakah cara yang terbaik yang diperkenalkan oleh syarak, iaitu penghijrahan yang terbaik, iaitu membawa diri kita, iaitu membawa penghayatan ma'al hijrah yang terbaik dalam jiwa kita. Baik, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara Dr. Syed Syahrizan Syed Muhammad yang saya kasihi dan hormati, Tan Sri Syed Zainal, pengerusi Masjid Al-Falah, yang juga kami bersama dalam ahli majlis Mawid, rakan panelis saya dan rakan baik saya Dr. Muhammad Hafiz Mahyuddin, Datuk-Datuk, Datin, ahli-ahli jemaah yang saya kasih sekalian. Pertamanya sedikit pembetulan kepada yang disebut oleh Dr. Syed Syahrizan tadi, yang part Musim Melaya itu confirm betul. Yang Kelantan itu sudah berakhir semenjak tahun 2020 bila saya dilantik sebagai mufti. Jadi macam ada konflik lah kalau saya masih berada di dalam fatwa di Kelantan. Tapi saya di Kelantan itu dalam Jabatan Kuasa Fatwa Kelantan lebih kurang hampir 10 tahun juga lah, mendapat bimbingan daripada Sahabat Samah Mufti Kelantan. Kita sambut Ma'al Hijrah hari ini. Tadi di PWTC ada sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan dua tokoh telah dianugerahkan dengan tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan. Satu dalam negeri, Datuk Munir Yaakob, dan yang kedua Syekh Al-Alamah Abu Bakar daripada Grand Mufti India. Jadi sambutan Ma'al Hijrah yang sentiasa kita lakukan setiap tahun bagi memperingati peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan juga sebenarnya perjalanan umat Islam ini. Kalau kita kira dengan perjalanan umat Islam bermula dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan sehinggalah kepada hari ini, peristiwa hijrah itu satu peristiwa yang sangat besar dan sangat penting untuk kita ingati dan hayati. Kerana peristiwa hijrah ini terkandung dalamnya beberapa pengajaran peristiwa yang kalau boleh saya simpulkan, dia mengandungi 3 perkara asas dalam agama kita. Untuk huraian panjang-panjang kita tak cukup masa. Yang pertama, dalam sekitar peristiwa hijrah itu ada elemen-elemen keimanan, akidah. Ada elemen yang berkait dengan kemanusiaan dalam peristiwa itu. Dan ada elemen yang berkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Elemen yang pertama itu yang berkait dengan akidah. Peristiwa hijrah ini untuk menyelamatkan akidah. Apabila suasana di Mekah tidak lagi membolehkan untuk orang Islam bergerak dan
beramal dengan agamanya, maka diizinkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berhijrah mencari tempat baru yang bermula dengan Habasyah, kemudian Taif dan sebagainya, kemudian akhirnya ke Madinah. Di sepanjang peristiwa itu, saya nak hurai dari sudut akidah dulu. Kita belajar satunya tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang perjalanan berkenaan. Pergantungan yang tinggi oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, penuh keyakinan bahawa mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Dan yang keduanya, pergantungan itu tidak semata-mata pergantungan, tapi diajar kepada kita untuk berusaha mengambil segala sebab dan musabab bagi menjayakan sesuatu perkara. Mission untuk sampai ke Madinah itu satu misi besar, perjalanan yang memakan masa 10 hari. Tadi disebut dia bermula di bulan Rabiul Awal, dia bukan bulan Muharram, walaupun tarikh hijrah kita bermula dengan bulan Muharram, tapi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bermula dari bulan Rabiul Awal dan mengambil masa 10 ataupun 12 hari. Misi yang besar itu, perjalanan jauh itu perlu dirancang, dan Rasulullah SAW mengajar umat ini untuk merancang. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Apa yang dirancang? Sebagai contoh, Abu Bakar dia prepare 2 ekor unta di rumahnya, sebab dia, Abu Bakar ni sentiasa menginginkan untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW. Sebab setiap kali ada kumpulan-kumpulan sahabat yang berhijrah ke Madinah, maka Abu Bakar akan tunggu-tunggu bila dia punya turn. Jadi sangat mengharapkan untuk bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan yang panjang itu. Diajar kepada kita Nabi Muhammad SAW turun daripada rumahnya bersama Abu Bakar, pergi menuju ke jalan yang bukan jalan yang sepatutnya pergi menuju ke Madinah, tapi mengambil jalan yang lain menuju ke Gua Sur. Dan daripada Gua Sur ada planning. Dilantik anak Abu Bakar, Asma, untuk membantu, dan dilantik Abdullah anak Abu Bakar untuk membantu, dan dilantik Amir bin Fuhairah untuk membantu dalam perjalanan berkenaan dalam pelbagai bentuk bantuan. Amir bin Fuhairah diminta untuk membawa kambingnya untuk menghilang kesan-kesan dalam perjalanan padang pasir. Padang pasir kita tahu kalau ada sebarang pergerakan tapaknya mudah dikesan sebab nampak daripada jauh. Jadi mungkin boleh dikesan Nabi Muhammad bergerak ke arah mana. Maka dilantik Amir bin Fuhairah untuk tujuan itu. Dilantik anaknya, anak Abu Bakar, untuk membawa berita kepada Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam gua. Bawa cerita apa yang berlaku di siang hari, sampaikan kepada Rasulullah di Gua Sur. Balik Mekah pagi, turun balik, malam esok mari balik, bawa berita. Penuh dengan planning dan perancangan. Yang kedua, itu yang berkait dengan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil usaha dan ikhtiar untuk menjayakan perancangannya itu. Ini berkait dengan akidah kita umat Islam. Akidah kita mengajar untuk penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perkara yang kita lakukan. Dan sebahagian daripada ajaran Islam juga mengajar kita supaya mengambil segala sebab dan musabab untuk menjayakan sesuatu perkara. Dan antara pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hidup kita. Itu akidah. Peristiwa hijrah mengajar tentang kemanusiaan. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, perkara yang
antara yang Rasulullah buat ialah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan Ansar. Kita tahu golongan Muhajirin golongan pendatang, dan Ansar golongan yang asal Madinah yang kemudian dikenali sebagai Ansar, penduduk tempatan, pribumi. Tentunya akan ada masalah kebiasaannya. Bila pendatang datang, biasanya ada masalah dengan penduduk asal. Jadi Rasulullah buat mempersaudarakan antara dua golongan ini, supaya rasa persaudaraan itu akan mengikat hubungan antara Muhajirin dengan Ansar. Dan persaudaraan ketika itu bukan calang-calang. Dia boleh melibatkan pembagi harta pusaka. Antara yang disaudarakan ini sampai bawa kepada boleh memfusaki harta. Ini peringkat awal Islam yang kemudian dinasahkan dengan wa'lul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ayat yang menasahkan itu ayat berkaitan pusaka. Sebelum daripada itu, pusaka antara Ansar dengan Muhajirin. Tengok, hubungan persaudaraan cukup kuat. Ini kemanusiaan. Rasulullah juga membuat piagam Madinah, Sahaifah Madinah, bagi mengatur urus hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Madinah. Ini unsur kemanusiaan yang ada dalam peristiwa hijrah. Yang ketiga, ada unsur rahmat Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmah al-ilahiyah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar di sepanjang perjalanan yang jauh itu. Rasulullah SAW turun waktu pagi, malam tu pemuda-pemuda Quraisy berkumpul di rumahnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku perkara cubaan tersebut, dan Rasulullah keluar sebelum pagi tanpa disedari oleh orang yang datang mengepung rumahnya untuk membunuhnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak kupas tentang peristiwa hijrah ini, terlalu banyak yang boleh kita huraikan, tapi boleh kita simpulkan dalam 3 perkara berkenaan. Hasil daripada hijrah berkenaan, saya nak pergi pada soalan, baru masuk soalan. Hasil daripada hijrah berkenaan, maka terbentuklah negara Madinah. Tetapi hijrah ini ada tempohnya. Apabila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, maka Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatihi wa innama jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tapi yang ada jihadun wa niyyatun. Satu jihad, dia kena niat untuk melakukan perkara kebaikan. Yang pertama, tiga urusan, satu sudah miss, selesai. Sebab Rasulullah SAW telah balik ke Mekah, membuka balik negeri Mekah. Tidak timbul soal untuk berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi yang kedua dan ketiga itu kekal sampai sekarang. Jihad kekal sampai sekarang. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan yang kedua, yang ketiga itu niyatun, berniat untuk melakukan perkara baik dalam hidup ini kekal sampai kiamat. Maka daripada situ, hijrah tadi, apa lagi yang tinggal untuk kita? Jihad dan niat. Kemudian hadis lain, Rasulullah SAW ada menyebutkan, al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu soalan yang dipertanyakan tadi. Orang Islam itu orang yang mana orang Islam lain selamat daripada tangan dan lidahnya, tak ganggu. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dulu boleh berhijrah bersama Rasulullah SAW, dan mereka itu digelar satu title yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, yang mana mereka dikenal sebagai Al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah, dan mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada title itu. Kita tak akan dapat title Al-Muhajirun dengan maksud berhijrah ke Madinah. Tapi kita semua entitled untuk dapat Al-Muhajiru
man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas kita sekarang ini, menginsafi diri tentang perkara-perkara yang kita selalu lakukan yang mungkin bertembung dengan ajaran Islam, dan kita balik kepada agama Allah. Maka itulah hijrah kita pada masa sekarang ini. Dalam pembahagian hijrah ini ada beberapa kategori yang dibincangkan oleh para ulama. Satu, hijrah yang dipanggil sebagai hijrah bersifat tempat. Kita pergi ke satu tempat yang lain, itu berhijrah. Dan satu lagi hijrah dalam bentuk meninggalkan perkara maksiat, dan itulah hijrah kita sekarang ini. Dan orang berhijrah meninggalkan perkara-perkara maasi, perkara zunub, dalam bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut at-taibu kama la dzamba lahu. Orang bertaubat itu macam orang tak ada dosa lagi baginya. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks kita sekarang ni yang tak dapat title Al-Muhajirun yang disebut pada masa Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, tapi kita entitled untuk apa? Al-Muhajir, iaitu Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan kalau kita terlepas lagi peluang ni, maka tak ada lagi peluang untuk kita dapat title berkenaan. Kita dah terlepas Al-Muhajirun Mekah ke Madinah, itu dah confirm. Tapi Al-Muhajir man nahallahu anhu itu kita mesti pastikan kita memperoleh title itu supaya kita tidak terlepas dalam tiga perkara. Walaupun kita lepas Al-Muhajir yang pertama, tapi kita masih dapat Al-Jihad dengan niyatun. Jihad itu dengan makna lebih luas. Berusaha datang ke masjid ini, satu jihad lawan nafsu. Dan berniat dan berusaha sampai ke sini, itu maksudnya niat, jihadu wa niyatun. So mereka yang berada di masjid ini pada malam ini telah entitled untuk dapat jihadun wa niyatun. Dan antara kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk melakukan amal saleh. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu dengan kebaikan, ista'malahu. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ista'malahu? Bagaimana Rasulullah maksud ista'malahu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, an yuwaffiqa li amalin salih. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk melakukan amal saleh. Itulah tanda itu Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba itu. Insya-Allah kita entitled untuk itu. Menginsafi diri, kita manusia yang lemah, banyak dosanya, tapi kita bersegera minta ampun Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sebenarnya adalah Al-Muhajir yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Dr. Said acap kali memberi jilingan manjanya kepada saya faham itu isyarat yang tentu yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan saya tidak melangkaui batas yang dikehendaki oleh pihak moderator.